Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Hadi Awang tetap mahu guna istilah kafir pada bukan Islam. Bersatu dakwa, Anwar terus menjadi pro-Zionis. Syahidan seru ketepikan Akta Anti Lopak Parti. Parlimen digegarkan dengan ugutan rampas kerajaan dari Hadi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui dia mula menerima tekanan dari negara barat, khususnya Amerika Syarikat dan Eropah, kerana lantang memperjuang nasib rakyat Palestin. Anwar berkata dia sama sekali tidak akan tunduk kepada sebarang ugutan bagi memperjuangkan kebebasan buat Palestin daripada penindasan serta pembunuhan oleh rejim Zionis. Katanya, saya mula diserang beberapa negara Eropah, Amerika Syarikat termasuklah Israel. Saya tak terima ugutan itu. Ini saya nak tekankan, saya terima banyak teguran, ugutan, saya sebut kamu salah pilih orang. Saya tegaskan Malaysia negara bebas dan merdeka. Malaysia akan kekal negara berdaulat yang kekalkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin, Palestin merdeka, Allahu Akbar. Puluhan ribu hadiah pada himpunan yang mengumpulkan pelbagai badan bukan kerajaan, pemimpin politik dan pemimpin pelbagai agama. Anwar berkata di bawah kepimpinannya, Malaysia tidak lagi menghantar mesej dari jauh buat Palestin. Sebaliknya, dia menjelajah ke negara-negara Islam bagi bertemu kepimpinan dunia Islam untuk menyatakan sokongan bagi menghentikan serangan rejim Zionis terhadap Palestin. Kata Anwar, dia telah menyampaikan mesej Malaysia ketika bertemu Putera Mahkota merangkap Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman, Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi di Istana Al-Ittihadiyah serta Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Konflik Israel dan Palestin semakin meruncing ketika beberapa negara Arab berusaha untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Dalam pada itu, Anwar berkata, perkara ini berpunca daripada sikap ego dan sombong Israel yang meraih sokongan kuat Amerika Syarikat dan United Kingdom. Katanya masa depan penduduk Palestin sangat malap. Kemungkinan tentera Israel akan ceroboh Gaza. Keadaan sangat getir dalam beberapa minggu ini, kematian lebih ramai di bawah tangan Israel. Kita yakin dengan pertolongan Allah, namun apa yang penting kita perlu terus beri semangat dan apa jua sokongan untuk kebebasan rakyat Palestin. Seorang ahli politik MCA berkata dia hanya memberikan pandangan kepada PAS untuk membolehkan parti itu mendapat lebih banyak sokongan daripada masyarakat bukan Islam. Bekas naib Presiden MCA, T. Lenker berkata dia cuma menyampaikan perasaan masyarakat bukan Islam apabila mereka dirujuk sebagai kafir dalam nada yang merendah-rendahkan oleh sesetengah ahli politik khususnya PAS. Katanya ini adalah sahutan terhadap hasrat Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang menyarankan ahli PAS menggiatkan usaha menarik lebih ramai sokongan pengundi bukan Islam. Bolehkah PAS dapat lebih undi dengan seruan dapatkan undi kafir untuk mereka? T berkata demikian sebagai mengulas kenyataan pendakwah bebas Firdaus Wong yang mempersoalkan sikap orang bukan Islam yang enggan dirujuk dengan istilah kafir. Kata Firdaus, kafir dan bukan Islam membawa maksud yang sama dan cuma dibezakan dari segi bahasa. Katanya, kafir istilah dalam bahasa Arab bukan Muslim terjemahan ke bahasa Melayu yang membawa maksud kafir. Maksudnya sama, takkanlah Islamofobia sampai jadi Arabfobia pula. Kenapa nak berasa tersinggung kalau dipanggil kafir, sedangkan maknanya sama dengan non-Muslim atau bukan Muslim? Mengulas lanjut, T berkata dia tidak pernah menyentuh tentang makna kafir dalam konteks Islam, bahkan cuba memberikan nasihat politik semata-mata. Katanya, panggilan kafir mengikut tafsiran perundangan atau kedudukan seseorang warga negara Malaysia adalah salah kerana sistem perundangan negara tidak mengkategorikan golongan kafir harbi atau kafir zimmi. Katanya, oleh itu dalam nasihat saya kepada PAS ialah hentikan panggil kafir mengikut cara PAS yang biasanya dalam nada ejekan politik. UMNO, amanah mahupun bersatu tidak berbuat sedemikian. Bukalah hati dan minda untuk berbicara dengan ilmiah dan intelektual bersama hati yang suci dalam semangat keagamaan dan bukannya politik. Pada 22 Oktober lalu, T berkata dia meragui kesungguhan PAS dan Perikatan Nasional untuk memelihara kebebasan beragama seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dalam usaha mereka menarik sokongan orang bukan Islam. Kata T adalah lebih baik Abdul Hadi meminta ahli PAS agar berhenti merujuk orang bukan Islam sebagai kafir seperti sebelum ini. Katanya Abdul Hadi dah banyak kali bercakap sehinggakan gerakan salah satu parti komponen PN tidak mampu menyakitkan orang bukan Islam untuk mengundi PAS. T juga mengingatkan PAS sebelum ini pernah menganggap UMNO sebagai parti kafir kerana bekerjasama dengan MCA, MIC dan lain-lain. Sehari sebelum itu, ahli Parlimen Kepong menyenaraikan 3 cadangan untuk membolehkan PAS menarik sokongan masyarakat bukan Islam seperti dihasratkan Abdul Hadi. Pertama, kata Lim, PAS mesti mengakui Malaysia sebuah negara sekular. Diikuti langkah berhenti orang bukan Islam sebagai kafir.
Serta yang ketiga, Abdul Hadi mengakui bahawa isu rasuah sudah begitu meluas di negara ini dan tidak hanya membabitkan masyarakat bukan Islam. Pemimpin Perikatan Nasional Datuk Wan Saiful Wanjan tiba di lobi Kompleks Mahkamah di Kuala Lumpur dan dijangka berdepan pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah kira-kira 6 juta ringgit. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu berkenaan yang menghadapi pertuduhan untuk kali kedua tahun ini hadir dengan memakai suit hitam dan kemeja putih sebelum memasuki lobi mahkamah jam 8.20 pagi. Ahli Parlimen Tasik Geluguk itu tersenyum sambil meneruskan langkah dan sempat bertanya khabar kepada beberapa petugas media yang merakam video serta gambarnya. Dia dikatakan bakal berdepan lebih 15 pertuduhan mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613. Terdahulu, Wan Saiful didakwa meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuknya membantu syarikat Nepturis Sdn Bhd mendapatkan projek Central Spine Road Satik ke Persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan yang jumlah keseluruhannya RM232 juta. Bekas Ketua Penerangan Bersatu berkenaan turut dituduh menerima bagi dirinya suapan wang tunai berjumlah lebih RM6 juta melalui akaun CMB Bank Berhad milik syarikatnya, WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik syarikat Nepturis Sdn Bhd sebagai upah membantu syarikat Nepturis mendapatkan surat setuju terima bagi projek itu. Bagaimanapun, Wan Saiful memfailkan permohonan untuk membatalkan dua tuduhan itu pada 29 Mei lalu dengan alasan pertuduhan dikemuka ke atasnya adalah cacat tetapi ditolak mahkamah. Kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu lebih tegas dalam menyuarakan bantahan terhadap kezaliman rejim Israel ke atas rakyat Palestin. Ini selepas usul tergempar agar Dewan Rakyat meluluskan resolusi supaya kerajaan membawa usul bagi mengheret Israel dan menjamin Netanyahu sebagai penjenayah perang ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa melalui Majlis Keselamatan PBB ditolak Speaker Dewan Rakyat. Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal berkata, "Saya harap PM Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih tegas ke atas Israel dan Netanyahu. Tapi tak pernah ada sebelum ini. Anwar hanya 50-50 dari segi kenyataan ke atas Israel. Maksud saya 50-50 bukan bermakna dia tidak bercakap langsung. Dia ada bercakap. Maksud saya dalam konteks menyelah, mengecam jenayah perang terhadap Israel dan pihak yang sokong itu iaitu Amerika Syarikat. Ini yang kami tak dengar daripada Wisma Putra. Saya tahu kami dapat maklumat daripada rakan-rakan dari Wisma Putra. Memang pendirian kerajaan buat masa ini tidak mahu membawa usul ini ke PBB. ICC membicarakan 4 jenayah utama di peringkat antarabangsa. Pembunuhan beramai-ramai, jenayah kemanusiaan, jenayah perang dan jenayah pencerobohan. Untuk rekod, Malaysia menarik diri daripada menyertai Statut Rom iaitu perjanjian bagi mengiktiraf ICC pada 2019. Terdahulu, usul yang kemukakan Wan Faizal di bawah Peraturan Mesyuarat 18-1 dan -2 ditolak menerusi surat balasan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Johari Abdul bertarikh 23 Oktober. Johari menjelaskan isu mengenai konflik Israel-Palestin telah dijelaskan Perdana Menteri semasa sesi penerangan Menteri pada 16 Oktober dan oleh Timbalan Perdana Menteri semasa sesi penerangan Menteri pada 9 Oktober 2023. Perkara itu turut diulangi oleh Timbalan Speaker Alice Lam Kiong Ying. Mengulas selanjut, Wan Faizal berkata, Anwar perlu lebih tegas dalam menyatakan pendirian kerajaan terhadap keganasan yang dilakukan Israel terhadap penduduk Gaza. Katanya, walaupun PM Anwar Ibrahim pernah memberi penjelasan di Dewan Rakyat sebelum ini, masa itu pengeboman ke atas hospital Gaza belum berlaku lagi. Dalam Dewan Rakyat, kita belum sempat untuk mengecam dan membahaskan masalah ini berhubung kaitan dengan jenayah perang di bawah Konvensyen Geneva. Katanya ini berbeza dengan pendirian yang diambil kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Najib Razak pada 2010. Katanya pada hari ini, seolah-olah kerajaan Malaysia tidak mahu bersuara secara lantang dan berterus terang mengenai jenayah perang Israel. Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim mencadangkan agar Akta Anti Lompat Parti diketepikan bagi memberi kebebasan kepada ahli parlimen untuk memilih kerajaan baru. Syahidan berkata ini kerana kerajaan yang ada gagal menangani kenaikan harga barang. Katanya rakyat sudah tidak dapat perlindungan kenaikan harga barang. Pegawai-pegawai kerajaan letih tentang apa yang berlaku. Saya cadangkan tindakan segera diambil. Kerana apakah semua harga barang, saya sokong. Apakah politik, benarkah Akta Anti Lompat Parti diketepikan agar semua orang yang mahu menyertai kami boleh? Pada 28 Julai 2022, Dewan Rakyat mencetak sejarah apabila Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan No. 3 2022 berkaitan larangan ahli parlimen bertukar parti diluluskan dengan sokongan majoriti lebih 2/3. RUU yang digubal berasaskan 8 parameter utama itu diluluskan menerusi undi belah bahagian selepas dibentangkan oleh Perdana Menteri ketika itu, Ismail Sabri Yaakob. Perikatan Nasional hari ini memberi amaran kepada kerajaan supaya lebih peka dan tegas membela undang-undang syariah agar ia tidak dicabar oleh pihak tidak berkepentingan.
membahaskan rang undang-undang pembekalan 2024 di Dewan Rakyat. Abdul Hadi Awang berkata, jika kerajaan gagal mempertahankan kekebalan undang-undang syariah, pembangkang akan mengambil alih kedudukannya. Bagaimanapun, timbalan pengerusi PN itu tidak menghuraikan lebih lanjut bagaimana mereka akan bertindak. Katanya, saya beri amaran kepada kerajaan Pakatan Harapan oleh kerana ini menyentuh umat Islam, Allah dan Raja-Raja. Saya beri peringatan kepada kerajaan supaya mengambil perhatian dalam perkara ini. Kalau PH tidak mahu bertindak, kami Perikatan Nasional akan bertindak. Bagaimana kami nak bertindak? Tunggu dan lihat. Dakwa bekas Duta Khas bertaraf menteri itu, negara ini sedang dilanda kemungkaran sangat dahsyat apabila ada pihak yang dianggapnya mencabar undang-undang Islam. Kata Abdul Hadi, PM berpendapat hukum Islam memiliki imuniti dan tidak boleh dicabar sama seperti institusi diraja. Katanya, apatah lagi memang disebut dalam perlembagaan bahawa Islam adalah agama persekutuan dan berada di bawah kuasa Majlis Raja-Raja Melayu, Islam kepunyaan majoriti rakyat negara ini. Sekarang ini pandai-pandai cabar Islam, cabar mahkamah syariah. Ini satu kerja yang orang Islam tidak boleh biarkan sekali-sekali. Abdul Hadi juga berkata jika perlu, PN akan melawan sebarang usaha yang dianggap mencabar kedaulatan undang-undang syariah di mahkamah. Pada masa sama, Presiden PAS itu memberi jaminan bahawa PN tidak sesekali akan menafikan hak orang bukan Islam. Katanya ini bukan bermakna kita menafikan hak orang bukan Islam. Sebab dalam perlembagaan persekutuan, kebebasan agama lain dijamin. Ini dipersetujui parti yang terlibat dalam kemerdekaan. Tidak dapat dipastikan kes apakah yang dirujuk oleh Abdul Hadi semasa mengemukakan perbahasan tersebut. Bagaimanapun, dia sudah berkali-kali menuduh PH merungkai perlembagaan dan mencabar Islam, termasuk semasa gabungan itu menjadi kerajaan selepas PRU ke-14 pada 2018. Terbaru, Abdul Hadi mengulangi dakwaan berkenaan semasa menghadiri muktamar tahunan PAS di Shah Alam pada hujung minggu lalu. Katanya sekarang ini cabar undang-undang syariah ini mencabar umat Islam, mencabar Allah, Tuhan kita, mencabar Tuan Nabi kita. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita wajib bangkit menentang usaha-usaha menyerang syariah ini. Inilah 3R yang sebenar tidak boleh dicabar. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.